Selamat sejahtera kepada semua. Hari ini kumpulan kita ingin membentangkan tentang tajuk masyarakat tertua di Melaka di mana komuniti Portugis hampir pupus. Terdapat beberapa metodologi yang telah kami guna pakai dalam usaha menyelesaikan projek ini. Di bawah metodologi ini, kita akan melihat reka bentuk kajian di mana ia berbentuk kajian tinjauan berbentuk deskriptif, satu rangka rujuk mengenai perkara-perkara seperti persampelan, pengukuran dan analisis data. Reka bentuk kajian ini yang berbentuk tinjauan ini bertujuan untuk mengenal pasti dan menerangkan tentang masyarakat Portugis Melaka atau kaum Kristang. Kami juga telah menggunakan dua jenis instrumen, iaitu yang pertama kaedah internet, iaitu kami telah merujuk YouTube dan Wikipedia untuk mendapatkan info atau data mengenai latar belakang bahasa, agama dan budaya kaum Kristang. Seterusnya adalah kaedah kepustakaan di mana kami telah merujuk kepada e-book seperti Kristang A Shallow Sea dan Dictionary of Kristang untuk mendapatkan maklumat mengenai budaya kaum Kristang. Pada pertama sekali, saya ingin menceritakan tentang latar belakang masyarakat Portugis Melaka atau dikenali sebagai orang Kristang secara ringkas. Orang Kristang adalah kelompok masyarakat keturunan Portugis di Melaka yang telah tinggal di wilayah tersebut selama berabad-abad. Melaka adalah satu-satunya negeri yang mempunyai penempatan Portugis yang diasaskan pada tahun 1930. Penduduknya menamakan tempat ini Perdesua Chang, dikenali sebagai Taman Padari sebagai asasnya. Masyarakat yang tinggal di sini adalah orang Indonesia atau orang Kristen berketurunan Portugis yang hidup sebagai nelayan. Orang Portugis mengamalkan agama Katolik dan bercakap bahasa Kristen atau Kristau. Kaum Portugis di Melaka menyediakan kehidupan tradisional bahasa, adat resum dan muzik yang ternyata unik. Di Melaka, masyarakat Portugis berinteraksi dengan penduduk setempat, terutama melalui perkahwinan campuran. Perpaduan budaya antara tradisi Portugis dan budaya Asia termasuk adopsi bahasa Melayu. Masyarakat Kristen memanfaatkan untuk kepentingan perdagangan mereka. Oleh itu, mereka membentukkan ekonomi dan identiti sebagai masyarakat Kristen di Melaka. Melalui berbagai perubahan sejarah, masyarakat Kristen di Melaka telah berusaha mempertahankan warisan budaya mereka seperti tradisi muzik, tarian dan kuliner yang khas. Selanjutnya, kita akan melihat aspek agama dan budaya yang diamalkan oleh kaum Kristang. Pertama sekali adalah agama. Kaum Kristang ini mengamalkan agama Kristian yang bermazhab Roman Katolik. Gereja menjadi faktor kesatuan di kalangan masyarakat Kristang. Ini dapat dibuktikan dengan kewujudan tempat berhala Shrine of Our Lady di setiap rumah penghuni Kristang. Kedatangan rahib-rahib Portugis yang dikenali sebagai Irmãos de Igreja untuk menguruskan misi penyebaran agama Kristian di Melaka pada zaman Portugis merupakan satu-satunya faktor penghubung Melaka dengan negara Portugal. Menurut rahib Manuel Pintado, misi Portugis di Gereja St. Peter di Melaka sepatutnya diuruskan oleh keturunan Portugis demi menjamin dan mengekalkan identiti keportugisan. Tetapi kini akibat perkahwinan campur hal-hal keagamaan di gereja diuruskan oleh rahib-rahib dari pelbagai kaum sehingga ceramah agama dan khutbah disampaikan dalam bahasa Inggeris, dialek Hokkien dan bahasa Tamil bagi penganut agama Kristian keturunan Cina dan India. Kini hampir kesemua rahib gereja-gereja Katolik di Melaka berkhutbah dalam bahasa Inggeris. Setiap tahun beribu-ribu penganut Katolik dari Malaysia dan Singapura mengunjungi gereja St. Peter di Melaka untuk upacara kesyukuran dan warisan keagamaan ini diraihkan sehingga sekarang. Pada masa perarakan agama, lagu dalam bahasa Latin dinyanyikan sama seperti yang dinyanyikan di kawasan Freixo de Espada Cinta di Portugal. Menurut Encik Christopher atau nama sebenarnya Christopher Ronaldo de Melo, berusia 54 tahun, iaitu penjaga muzium Serani serta pengusaha dan tukang masak di sebuah gerai makanan perkampungan Portugis di ujung Pasir Melaka. Masyarakat Kristen menganuti agama Katolik dan agama Katolik ini dapat dibahagikan kepada beberapa jenis antaranya Protestan, Kristian Anglican dan Methodist. Seterusnya, kita beralih kepada aspek perayaan yang diraihkan oleh kaum Kristang. Yang pertama sekali adalah Christmas. Pentas khas akan disediakan di pintu masuk kampung, penghiasan rumah dan memasang lampu-lampu kelip
lampu kelip-kelip lebih awal. Mereka juga mengadakan pertandingan menghias rumah. Kaum Serani ini sememangnya menghias dengan menggunakan hiasan yang mahal sehingga puluhan ribu ringgit dan diimport dari luar negara, dan kampung Portugis ini pernah dipilih sebagai lokasi bagi sambutan rumah terbuka Christmas peringkat kebangsaan pada tahun 2008 sehingga berjaya menarik lebih 30,000 kunjungan dari dalam dan luar negara. Seterusnya adalah Pesta Intrudu atau dikenali sebagai Pesta Air. Pesta Intrudu merupakan acara simbolik bagi memberi peluang kepada penduduk bersukaria sebelum bulan puasa bermula. Pesta Intrudu jatuh pada 18 Februari. Pesta ini disambut sebelum semua orang Roman Katolik berpuasa selama 40 hari bermula pada Ash Wednesday iaitu hari Rabu dan penganut Roman Katolik diwajibkan ke gereja untuk meletakkan abu pada dahi. Seterusnya Pesta San Juan iaitu merupakan satu lagi perayaan tradisional Melaka Portugis yang diadakan pada 23 Jun setiap tahun. Setiap rumah di penempatan Portugis diterangi dengan lilin dan mereka akan memasang lampu dan lilin di dalam serta di luar rumah dalam jumlah yang banyak. Ini bertujuan untuk meraihkan Saint John the Voice of Jesus yang mengalu-alukan cahaya atau disebut sebagai to welcome the light. Seterusnya adalah Pesta San Pedro atau dikenali sebagai Hari Nelayan yang disambut pada 29 Jun iaitu 6 hari selepas Pesta San Juan. Perayaan ini bagi memperingati Saint Peter, the Fisher of Men iaitu ketua pertama semua mazhab the Fish Pop. Seterusnya kita akan melihat tarian Branyo di mana ia merupakan satu jenis tarian dari Malaysia secara tradisinya yang ditarik oleh kolonis asli Portugis di Melaka dan keturunannya di Malaysia. Ia adalah pembangunan koridor tarian rakyat Portugis dari Algarve. Branyo telah menjadi sebahagian daripada perayaan Intrudu. Intrudu dikenali sebagai Shrove Sunday atau Queen Guegesime ke dunia berbahasa non-Portugis dan adalah hari Ahad sebelum Ash Wednesday yang menandakan musim Lent. Ia terdapat 4 irama dalam Branyo iaitu Jingli Nona, Kanji Papa, Ce Corte dan Sarampe. Dari segi bahasa masyarakat Portugis di Melaka pula, sesetengah masyarakat Kristang bertutur dalam bahasa Kristang iaitu sejenis bahasa Kriol yang berdasarkan bahasa Portugis, dan mereka juga bertutur dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Dan berdasarkan temu bual yang pada tahun 2016 bersama pengurusi JKKK Perkampungan Portugis di Melaka iaitu Encik Richard Hendrick, perkataan Kristang sebenarnya berasal daripada perkataan Kristau yang bermaksud Kristian dalam Portugis. Dan apa keunikan bahasa Kristang ni adalah kerana bahasa yang dipertuturkan oleh masyarakat Portugis di Melaka ni tak sama dengan bahasa Portugis yang dituturkan di negara Portugal. Dan kebiasaannya orang akan salah anggap bahawa bahasa Kristang adalah bahasa Portugis bercampur dengan bahasa Melayu. Tetapi sebenarnya bahasa Melayu yang banyak menyerap perkataan-perkataan daripada bahasa Kristang. Dan dalam Atlas of the World's Languages in Danger pada tahun 2010 yang diterbitkan oleh UNESCO, bahasa Kristang diklasifikasikan sebagai bahasa yang sangat diancam kepupusan dengan hanya lebih kurang 2,000 orang penutur sahaja. Dan sehingga 2014, bahasa ni diambil berat, bahasa Kristang ni diambil berat secara umumnya hanya sekitar 1,000 orang penutur sahaja. Dan bahasa ni memiliki sekitar 705 orang penutur di Melaka dan 100 orang penutur di Singapura. Sebahagian kecil penutur juga tinggal di komuniti Serani Portugis lain di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang di Malaysia dan di komuniti diaspora di Perth, Australia Barat, Kanada, United Kingdom dan di tempat lain. Dan penjajahan Portugis di Melaka ni telah meninggalkan kesan terutamanya dari segi bahasa. Sebanyak lebih kurang 200 perkataan Portugis telah diserap ke dalam bahasa Melayu. Dan festival bahasa Kristang pertama telah diadakan di Singapura pada bulan Mei
tahun 2017. Dan antara perkataan-perkataan yang telah diserap masuk dalam bahasa Melayu adalah sekolah, yang berasal daripada perkataan iskola. Yang kedua adalah bendera, yang berasal daripada perkataan Portugis bandera. Dan yang ketiga adalah mentega, yang berasal daripada perkataan mantega. Dan yang terakhir sekali adalah garfu, yang berasal daripada perkataan garfo. Kristang merupakan kumpulan yang unik di kawasan Melaka. Mereka memiliki tradisi makanan tersendiri. Berikut adalah beberapa makanan tradisional orang Kristen. Pertama sekali, mereka mempunyai kari debat. Kari ini adalah hidangan makanan tradisional orang Kristen, iaitu masakan daging yang pedas. Hidangan ini biasanya menggunakan ayam dan dimasakkan dengan rempah-rempah. Oleh itu, hidangan ini memberikan rasa yang kuat. Selain itu, mereka mempunyai sambal cili peri. Sambal ini dibuat oleh cili dan rempah-rempah lain. Biasanya, sambal ini akan dijadikan satu makanan sampingan dan akan dihidang bersama dengan nasi putih dan makanan-makanan lain. Akhirnya adalah sugi cake. Sugi cake adalah sejenis kek tradisional orang Kristen yang menggunakan tepung kemiri sebagai bahan utama. Kek ini sering ditemui dalam masyarakat orang Kristen dan terutamanya semasa acara khas dan perayaan. Thank you for watching our video. Saya harap melalui video ini akan menambahkan pemahaman anda tentang komuniti Kristen.